Hai semua, bersua sekali lagi bersama dengan Cikgu Hayati dalam pembelajaran sains tahun 4. Baik, tema kita pada kali ini ialah sains fizikal dan tajuk yang akan fokus pada kali ini ialah berkaitan dengan bunyi. Di mana standard pembelajaran ialah 6.1.3 memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan dan tahap penguasaan yang akan kamu perolehi setelah kamu mempelajari topik ini ialah TP3 dan TP4. Sudah bersedia untuk belajar topik bunyi? Jom bersama-sama dengan Cikgu Hayati dalam pembelajaran sains tahun 4 bertajuk bunyi. Baiklah murid, untuk pembelajaran pada kali ini, cikgu akan fokuskan kepada tajuk bunyi boleh dipantulkan. Jadi, murid bolehlah membuka buku teks pada muka surat 115. Di mana kita akan mula mempelajari berkaitan dengan pantulan bunyi. Mari kita belajar bersama-sama dan kamu bolehlah merujuk buku teks kamu masing-masing ya. Baik, Faris dan keluarganya baru sahaja berpindah ke rumah baharu. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suaranya. Okey, baik. Biasa tak murid semua ataupun berpindah ke rumah yang baharu dan apabila kamu bercakap, kamu akan mendengar semula gema suara kamu. Okey, kerana apabila bunyi itu terkena pada permukaan yang keras, bunyi itu akan dipantulkan semula ke telinga kita. Jom, cuba perhatikan video yang akan cikgu kongsikan sebentar lagi. Baik, cuba dengarkan video ini. Hello. Hello. Hai. Okey, boleh dengar tak? Ada sedikit gema di situ kan? Okey, cuba perhatikan video yang kedua ini. Okay, cuba dengar apa yang akan berlaku apabila ada suara yang menjerit. Hello. Hello. Baik, ini adalah ruangan rumah baharu. Okey, masih lagi kosong dan tidak ada perabot yang besar, yang banyak. Jadi, apabila kita masuk dalam ruangan yang kosong ini, suara kita akan dipantulkan semula ke arah kita menyebabkan kita ada dengar bunyi suara itu bergema. Baiklah, cuba memurid semua lihat arah bunyi bergerak. Okay. Apabila lelaki ini bercakap ataupun bersuara, arah bunyi bergerak ke arah hadapan. Dan apabila bunyi tersebut terkena pada permukaan yang keras seperti dinding ini, jadi bunyi tersebut akan dipantulkan semula ke arah kita. Menyebabkan kita ada bunyi hujung dia, bunyi bergema sayup-sayup. Okay. Begitu juga contoh-contoh lain. Apabila kamu memasuki gua dan dinding gua ini adalah daripada batu-batu yang keras. Apabila kamu menjerit, bercakap ataupun melaung. Melaung, cikgu guna perkataan melaung. Okey, jeritan di dalam gua ini akan dipantulkan semula ke arah kamu. Jadi, kamu akan mendengar semula bunyi jeritan kamu tadi. Okay, sebab di sekeliling ini ialah terdiri pada dinding-dinding gua yang keras. Okay, begitu juga apabila kamu menjerit di dalam dewan yang kosong. Dan bunyi yang telah kamu jerit itu akan terkena pada dinding-dinding di dalam dewan ini. Dan dinding itu akan pantulkan semula bunyi jeritan kamu itu kepada telinga kamu. Menyebabkan ada macam ekor-ekor di bahagian belakang. Macam yang kamu tengoklah video yang cikgu dah beri sebelum ni. Jadi, menyebabkan bunyi itu dipantulkan semula ke arah kita. Baiklah murid. Seterusnya, kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka 116. Kita akan sentuh tentang fenomena pantulan bunyi.
Baik, di sini terdapat 3 fenomena pantulan bunyi yang akan cikgu terangkan, iaitu gema, yang kedua ultrasonik dan yang ketiga ialah sonar. Apakah semua maksud ini? Apakah pentingnya fenomena pantulan bunyi ini dalam kehidupan manusia? Baiklah murid-murid, sedar tak murid semua bahawa fenomena pantulan bunyi ini sering berlaku di sekeliling kita. Jadi pantulan bunyi ini digunakan oleh manusia dan juga haiwan dalam pelbagai cara. Baiklah murid, apakah yang murid faham tentang gema? Okey, di sini gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Jika permukaan tersebut seperti permukaan kain yang lembut, maka tidak akan wujudnya pantulan bunyi. Oleh itu, pantulan bunyi hanya berlaku apabila bunyi itu terkena pada permukaan yang keras. Baik, kita tengok contoh. Di manakah gema biasanya boleh terhasil? Okey, seperti di dinding-dinding gua yang keras. Okey. Begitu juga di dalam auditorium apabila sekeliling itu adalah diperbuat daripada bahan-bahan batu yang keras. Okay, apabila adanya manusia ataupun suara yang menyanyi, bermain piano, muzik, jadi suara tersebut, bunyi tersebut akan bergema. Dan begitu juga bila kamu masuk di dalam sesuatu gua, bila gua itu terdapatnya banyak haiwan seperti kelawar, kamu akan mendengar suara-suara kelawar tersebut. Bunyi suara kelawar itu sangat jelas sebab kelawar itu terlalu banyak dan bunyi kelawar itu telah terkena pada dinding-dinding gua dan bunyi kelawar itu telah dipantulkan semula ke arah kita menyebabkan kita bunyi suara kelawar di dalam gua. Baiklah murid-murid, apakah yang murid faham tentang ultrasonik? Ultrasonik merupakan bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan seperti kelawar, ikan lumba-lumba dan juga ikan paus. Di mana haiwan-haiwan ini menggunakan keistimewaan ini untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Baiklah murid semua, kelawar ini kita tahu bahawa kelawar adalah sejenis mamalia yang memiliki kemampuan yang sangat unik dan merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Manakala ikan paus dan juga ikan lumba-lumba ini ialah sejenis haiwan yang boleh berenang di dalam air. Jadi, mamalia ini khususnya dalam menentukan arah terbangnya dalam suasana tanpa adanya cahaya dan suasana gelap. Jadi kelawar ini merupakan mamalia yang sangat aktif mencari makanan pada waktu malam hari dan beristirahat ataupun bersembunyi di tempat yang gelap pada waktu siang. Okey, faham ya murid semua? Manakala manusia menggunakan ultrasonik ini untuk mengesan organ-organ dalaman dan juga untuk mengesan kandungan bayi, bayi di dalam kandungan. Okey, untuk mengesan bayi di dalam kandungan ibu dia. Baiklah murid, apakah pula dimasukkan dengan sonar? Okey, sonar merupakan teknologi pantulan bunyi ultrasonik juga, tetapi digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Okey, cuba lihat contoh di sini. Okey, kapal-kapal yang berada di lautan akan menggunakan sonar untuk mengesan mana-mana ada objek, ada bahaya, supaya memberi peringatan awal kepada penghuni kapal ini. Okey, begitu juga dengan kapal-kapal selam. Okey, kapal-kapal yang berada di di lautan semua, mereka akan menggunakan sistem sonar ini untuk mengesan sebarang objek yang berada di dalam air. Contoh ini,
Okay, kapal ini dapat mengesan adanya kapal-kapal lain, adanya ikan yang berada di dalam air. Jadi ini akan memberi pengawasan kepada mereka agar berhati-hati ataupun mengambil langkah-langkah berjaga-jaga sekiranya objek-objek ini boleh membahayakan kepada kapal-kapal ini. Dan bagi kegunaan sonar ini kepada nelayan, mereka ini akan menggunakan sonar untuk mengesan lubuk-lubuk ikan. Di mana terdapat banyak ikan, di situlah mereka akan pergi. Ini kegunaan bagi para nelayan untuk mengesan kehadiran ikan yang banyak. Jadi itu pentingnya sonar dalam teknologi zaman sekarang untuk mengesan objek-objek, sebarang objek yang berada di dalam laut. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran kita pada kali ini, jadi cikgu minta murid-murid semua bolehlah berbincang dengan rakan-rakan ataupun dengan guru kamu dan memberikan contoh lain yang pernah kamu alami yang menunjukkan bahawa bunyi itu dapat dipantulkan. Setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap apa yang diterangkan oleh cikgu tadi dapat memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kepada murid di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi di lain pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make me